Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Okey, hari ini Cikgu Siti harap semua sihat-sihat semua ya. Alhamdulillah berjumpa lagi kita di sesi pembelajaran atas talian PDR, pembelajaran dari rumah. Okey, baiklah. Cikgu akan mengajar kelas kamu tahun 4 untuk tahun ini 2021. Okey. Untuk tahun 4 kita mempunyai 10 unit tajuk. Okay, bagi tajuk yang pertama, kemahiran proses sains. Okay, sebagaimana yang kamu telah belajar daripada tahun 1 hingga tahun 3, kita dah belajar 6 kemahiran proses sains. Okay, untuk tahun 4 hingga tahun 6 tahap 2, kamu akan belajar 6 lagi kemahiran proses sains. Okey, untuk hari ini cikgu akan ajarkan 2 kemahiran proses sains. Ini yang seterusnya. Okey, ini kemahiran proses sains. 6 kemahiran proses sains yang kamu akan belajar di tahap 2. Okey, iaitu yang pertama, menggunakan perhubungan ruang dan masa untuk tahun 4, mentafsir data, mendefinisi secara operasi, mengawal pemboleh ubah, membuat hipotesis dan mengeksperimen. Okey, 6 kemahiran proses sains. Okey, untuk hari ini cikgu akan terangkan dan ajarkan kamu 2 kemahiran proses sains, iaitu menggunakan perhubungan ruang dan masa, mentafsir data. Okey, 2 menggunakan perhubungan ruang dan masa dan mentafsir data. Okey, yang pertama, menggunakan perhubungan ruang dan masa. Apa maksud menggunakan perhubungan ruang dan masa? Okay, ia adalah kemahiran memerihat perubahan sesuatu kejadian atau fenomena berdasarkan perubahan parameter. Perubahan parameter seperti perubahan dari segi saiz, bentuk, isi padu dan sebagainya. Dia ada parameter perubahan. Kita tengok aras parameter, perubahan parameter tu lah. Okay, contoh contoh kat sini cikgu bagi aiskrim. Sedap tak aiskrim ni? Kamu suka aiskrim kan? Okey. Apa kemahiran proses sains yang kita boleh buat daripada pemerhatian terhadap aiskrim ni? Menggunakan kemahiran proses sains perhubungan ruang dan masa. Okey, ini apabila masa bertambah, bentuk aiskrim menjadi semakin mengecil dan tidak sekata. Bentuk dia tidak sekata. Kan? Kalau aiskrim tu lama-lama kita pegang masih semakin tambah seminit, 2 minit, 3 minit. Kan? Bentuk tu akan semakin mengecil, dia mencair dan mengecil. Kan? Dan bentuk ni tidak sekata, tidak sama lagi. Kan? Faham Okay, maksudnya ada perubahan di situ. Perubahan parameternya, saiz dia berubah, bentuk berubah. Okay, isi padu dia pun berubah kan. Makin kecil, makin ringan lah, makin sikit lah isi padu. Okay, perubahan bentuk dan saiz aiskrim tersebut adalah perubahan parameter. Okay, parameter kita kena ingat. Parameternya sama ada saiz, bentuk, isi padu, okay, dan sebagainya lah. Okay. Okay, saiz sudah berubah bentuk. Okay, saiz ni juga mengecil. Murid perempuan ni cakap. Jadi perubahan bentuk dan saiz aiskrim dinamakan perubahan parameter. Okay. Yang di bawah ni, apakah perubahan bentuk dan aiskrim dengan masa dalam penyiasatan di atas? Okey, murid lelaki ni yang cakap, apabila masa bertambah, bentuk aiskrim menjadi tidak sekata dan saiznya semakin mengecil. Okey, kesimpulan yang murid ni perempuan ni buat pula, jadi perhubungan ruang dan masa dalam situasi di atas adalah apabila masa bertambah, bentuk aiskrim menjadi kecil, menjadi tidak sekata dan saiznya mengecil. Okey, faham ya? Okay, saya ada keluarkan fakta dia di sini. Okey, kita boleh buat ayat ni macam ni Kalau dalam sains biasanya ayat ni macam ni lah. Okay, semakin bertambah masa, semakin kecil saiz aiskrim.
Awak boleh juga buat jika maka. Ayat jika maka. Jika bertambah masa, maka bentuk aiskrim tidak sekata. Faham ya? Tapi mesti melibatkan perubahan masa. Faktor dia, pemboleh ubah dia. Contoh lain yang melibatkan perubahan ruang dan masa. Yang melibatkan perubahan parameter. Contohnya adunan tepung yang dimasukkan yeast. Masukkan yeast. Lama-lama yeast kan akan bertindak dia melakukan proses pernafasan. Saiz adunan semakin membesar. Semakin bertambah masa, semakin membesar saiz adunan tepung. Yang kedua, contoh kedua, belon yang dilepaskan angin. Belon bulat besar. Bila kita lepaskan angin, saiznya semakin mengecil. Lagi contoh ketiga, bilangan burung yang diberi makan, ditabur, diberi makan. Semakin banyak burung yang datang makan di tempat tersebut. Semakin lama kita memberi makan, semakin bertambah bilangan hari memberi makan kepada burung, semakin bertambah bilangan burung yang datang ke tempat tersebut. Faham ya? Yang seterusnya, kemahiran proses sains yang kedua yang kita nak belajar hari ini iaitu mentafsir data. Mentafsir data ialah kemahiran memberikan penerangan yang rasional tentang objek, peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan. Yang rasional ni maksudnya yang munasabah lah, yang boleh diterima akal. Tentang sesuatu objek, peristiwa ataupun pola data. Contohnya kat sini saya bagi carta pie. Carta pie ni berkenaan dengan belanja bulanan keluarga Ramli. Belanja bulanan keluarga Ramli. Kita boleh tengok kat sini. Kita tengok carta pie ni pun, kita tengok rujukannya kat sini, kita dah tahu dah. Kita dah boleh tafsir data tersebut. Contohnya, kita tengok, kita dapat buat kesimpulannya. Keluarga ni lebih banyak membuat perbelanjaan untuk makanan. Nampak? Makanan. Yang kedua, ini. Yang kedua, bil telefon. Yang ketiga, bil elektrik. Yang keempat, petrol. Yang akhir sekali, yang paling sedikit dibelanjakan, bil air. Contohnya daripada carta pie di atas, kita boleh buat pentafsiran data. Boleh ditafsirkan bahawa belanja bulanan keluarga Ramli paling tinggi adalah untuk membeli makanan, kerana makanan merupakan keperluan asas yang utama. Faham ya mentafsir data? Ini contoh ya. Ini dalam buku teks tahun 4 lah. Perhatikan contoh tafsiran data berdasarkan rajah yang berikut. Cara murid datang ke sekolah dalam carta pie ni. Kita boleh buat tafsiran data. Di sini ada rujukan dia. Kalau digunakan warna, perpandukan warna ni lah kamu buat tafsiran data. Daripada sini, daripada carta pie ni boleh dibuat tafsiran data. Bilangan murid yang menaiki basikal sama dengan bilangan murid yang jalan kaki. Betul tak? Sama banyak. Kurang lah sebab ni gambar ni cikgu tarik, jadi dia tak nampak jelas lah, dia lebar. Contoh seterusnya, tafsiran data jarak yang dilalui oleh kereta mainan. Ini jadual carta palang. Carta palang pun, dibandingkan carta palang, kita boleh buat tafsiran data. Ini contoh ni kereta mainan, kereta A, kereta B, kereta C, D, E. Ini dia punya skala dia. Tafsiran data yang boleh dibuat, jarak yang dilalui oleh kereta mainan A, sebab paling tinggi A ni adalah yang paling jauh dia boleh pergi. Jaraknya dalam sentimeter. Dia boleh pergi 50 sentimeter. Itu tafsiran data. Data-data lain pun kita boleh baca juga pandukan carta palang ni. Faham ya? Contoh yang terakhir tentang tafsiran data, mentafsir data.
Ni carta pengelasan, menggunakan carta ni. Okey. Cara haiwan membiak. Okey, bertelur dan melahirkan anak. Bertelur, apa haiwan yang bertelur? Buaya, ikan, ayam. Okey, melahirkan anak. Apa haiwan yang melahirkan anak? Gajah, kucing, serigala. Okey, jadi tafsiran data yang boleh dibuat, buaya, ikan dan ayam bertelur. Manakala gajah, kucing dan serigala melahirkan anak. Okey. Kat sini boleh menjawab persoalan kat sini. Berapakah cara haiwan membiak? Okey. Kita tengok je dekat carta pengelasan tersebut. Okey, 2 kan. Jadi senang nak tafsir data. Sama ada menggunakan carta pai, carta palang, carta pengelasan, gambar rajah dan sebagainya. Okey. Okey, akhir sekali tugasan untuk kamu. Okey, cikgu harap penerangan cikgu tadi boleh memberi kefahaman kepada kamu dan tugasan kamu untuk hari ini. Okey, pilih antara salah satu ni lah, tugasan 1 ataupun 2. Okey, tugasan 1 cikgu nak berikan contoh lain bagi kemahiran proses sains menggunakan perhubungan ruang dan masa. Okey. Semakin apa-apa, semakin apa semakin masa, semakin apa, semakin apalah. Ataupun jika maka, gunakan ayat jika maka. Okey, buat dalam bentuk ayat, tak perlu hantarkan gambar, buat bentuk ayat, tuliskan nama, buat dalam bentuk ayat, hantar ke dalam grup nanti cikgu akan semak lah. Okey, ataupun tugasan kedua boleh pilih, ini pilihan lah. Boleh pilih tugasan kedua, hantar gambar jadual satu saja, dan hantar satu saja, sama ada gambar jadual, carta pai, carta palang, graf ataupun gambar rajah, berserta dengan tafsiran datanya. Contohnya awak bagi carta pai, apa tafsiran data yang awak boleh buat daripada carta pai tersebut. Okey, hantarkan juga ke dalam grup WhatsApp. Okey, ini tugasan pilihan lah. Pilih salah satu, sama ada nak buat tugasan 1 ataupun tugasan 2. Okay, kalau tak faham boleh tanya, boleh PM cikgu. Okay, saya rasa setakat itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga bertemu lagi di minggu hadapan. Jaga diri.